أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. Baik, apa khabar semua? Saya doakan agar kita semua dalam live pada pagi yang barakah ini, Ramadan yang ke-28 pada pagi ini, dalam keadaan yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan yang sihat walafiat, dalam keadaan yang baik, mood yang baik, sebab bila kita hidup, kita mula dengan mood yang baik, insya-Allah sepanjang hari pun akan baik, insya-Allah. Tapi kalau pagi-pagi kita bangun dalam keadaan mood yang stres, dan dia akan terbawa-bawa sehinggalah ke tengah hari, sehinggalah ke petang, sehinggalah ke malam, Oleh sebab tu bangun pagi kita kena ucap syukur, Alhamdulillah. Kan Nabi ajar kepada kita bila bangun tidur, kita sebut Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kan? Tapi banyak orang dia bangun pagi, bukan kata tuan-tuan, saya pun sama jugalah, kadang-kadang kita bangun pagi yang kita ingat apa? Alamak, kerja tak siap lagi. Bila kita bangun pagi-pagi, kita ingat apa nombor satu? Alamak, ada meeting pagi ni. Kan? Bila kita bangun pagi je, alamak, nak hantar anak pergi sekolah, macam-macam lah. Alamak, kerja banyaknya lah, macam stres. Bila kita bangun dalam keadaan stres, kita bukan sebut Allah Ta'ala dulu. Walaupun sesibuk mana kita pun, nombor satu bila bangun kena ucap Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita sampai kerana stres tadi sampai lupa nak sebut Alhamdulillah. Bangun-bangun terus melompat, mandi-mandi apa semua, solat pun ala kadar je, macam-macam lah. Cuma hikmah Ramadan ni kita PKP, tenanglah sikit, Baik, hadirin tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, suara saya dengar, Kalau dengar, cuba komen suara saya dengar ke? Terima kasih yang menonton pagi-pagi pada pagi ini. Yang mengucapkan salam, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nisa Ali daripada Singapura, kan? Daripada Singapura, Tuan Zul kita ada bangun pagi berfikiran positif, baik. Kemudian semualah Nazrin, Wan Nur Adila, tak jumpa juga, saya nak umumkan pada kuliah pada tazkirah subuh saya lepas, saya nak bagi hadiah, kan? Saya bagi hadiah e-book, iaitu saya Imam Awam Makmum, dan saya telah pun berikan hadiah tersebut kepada salah seorang yang menonton live pada pagi tersebut, iaitu Cik Ana Mastura daripada Sarawak. Walaupun Cik Ana ni katanya dia belum berumah tangga lagi, tapi sebenarnya e-book itu dia untuk yang dah berkahwin, yang belum kahwin, bakal berkahwin, sangat sesuai. Tak tahulah macam mana. Saya rasa Ana Mastura ada dalam live kita pada pagi ni. Kau cuba komen kalau dah baca ke, macam mana, bagus ke tak bagus buku tu, kan, e-book tu. Kalau bagus, mudah-mudahan membantulah. Saya dapat feedback daripada ramai yang telah dapatkan e-book tu, Alhamdulillah, feedback yang positif. Ada yang menangis, ada yang tersentuh, Masya Allah. Baik, sebab saya pilih
gerak hati saya memilih Anna Masturan sebab dia mengikut syarat yang telah diberikan, dan atas komen yang diberikan tu antara yang terbaik lah. Sebab tu saya pilih, ya, tidaklah pilih kasih, sebab saya ikut yang mana saya rasa sesuai, ya, dengan kriteria yang saya nak tu lah. Terima kasih lah, tahniah kepada Cik Anna Mastura yang telah dapat hadiah e-book tersebut. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, pada pagi ini, ya, kita like dan sharekan supaya lebih ramai dapat manfaat. Pada pagi ini, dan sebelum tu saya nak beritahu, ya, semalam ataupun mungkin 2 hari lepas, sebab semalam pun saya tak sempat nak buat kuliah, ya, dan semalam pun saya kurang berkongsi sebabnya line internet saya ada problem sikit. Pagi ni alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan baik, dapat kita teruskan. Pada pagi ni saya nak kongsikan satu perkara. Ya, saya tak mengajar, ya, tuan-tuan sekalian. Saya tak mengajar sebab saya tak pandai. Banyak lagi ilmu yang kita tak tahu. Cuma ini satu perkongsian apa yang saya tahu, ya, supaya kita semua dapat ambil juga pengajaran dan kita applykan. Sebab apa? Pagi ni saya buat tajuk Rahsia Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah ni, cuba kita bilang dah berapa kali dah baca Al-Fatihah dalam sepanjang hidup kita, daripada kecil sampai sekarang. Siapa yang pernah bilang? Saya tak pernah bilang, tuan-tuan sekalian. Cuba kalau kita satu hari paling tidak pun kita baca surah Al-Fatihah 17 kali. Paling kurang, wajib tu. Nak tak nak satu hari 17 kali baca. Kalau siapa yang tak cukup 17 tu, masalah tu. Itu masalah tu. Alamak, ustaz, saya tak cukup 17 kali. Hati-hati tuan-tuan sekalian. Sebab wajib membaca Al-Fatihah at least 17 kali. Kalau kurang tu masalah. Boleh jadi kurang, ya, kalau dia musafir lah. Contoh kalau kan kita solat satu hari 17 rakaat yang wajib. Solat fardu 17 kali, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Jadi total yang wajib 17. Kalau disus tambah pula bulan Ramadan ni dengan tarawih, kalau 8 rakaat, 17 campur 8 dah 25 kali lah kita baca surah Al-Fatihah. Tak masuk solat sunat ba'diyah, qabliyah lagi. Tak masuk lagi solat duha lagi, ya. Dan tak masuk solat tahajud dan sebagainya. Maknanya satu hari banyak kali kita baca surah Al-Fatihah. Paling kurang 17 kali, ya. Paling kurang pun mestilah baca, ya. Kalau lah di musafir sekalipun dikurang 17 kali kan. Tapi paling subuh dia tak boleh nak jamak, 2 kali baca, subuh 2 rakaat tak boleh jamak kan. Zuhur asar, zuhur 2 4, asar 2 4, maghrib 3 9, isyak 2 11. At least 11 kali baca. Itu kalau orang musafir tu. Orang sakit ke ataupun keadaan darurat ke apa, paling tidak paling kurang mesti 11. Ya. Biasa 17, kurang at least 11. Kalau kurang daripada 17, kurang 11, tu kena check balik lah. Kena check balik. Ya. Tapi biasanya 17 kali lah. Tu paling kurang, tuan-tuan sekalian. Nak cerita kat sini persoalan, cuba kita jawab kan pada diri kita masing-masing. 17 kali aku duk baca Al-Fatihah, faham ke tak faham surah Al-Fatihah tu apa dia? Saya nak jawab pun saya takut juga, tuan-tuan sekalian, ya. Paling kurang 17 kali. Persoalan dekat sini, kita faham ke apa kita baca tu? Kita menghayati tak apa yang kita baca tu? Kita praktikkan tak? Kita ada tak rasa zauq kemanisan bila membaca Al-Fatihah tu? Allah, dah berapa tahun dah kita hidup, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita Kalau maksud pun tak tahu, tu lagi sedih. Maksud terjemahan pun tak tahu, tu lagi sedih. Bismillahirrahmanirrahim, apa maksud dia? Wallahu a'lam. Itu jawapan dah. Tu kalau anak murid saya depan tu, saya empuk pula dia kan. Kalau terjemahan pun tak tahu kan. Kalau anak sekolah, kalau umur tadika tu tak apa lagi. Kalau umur 30 tahun, 40 tahun, bismillah pun tak tahu maksud, tak tahu nak cakap apa dah kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maksud dia apa? Saya rasa yang menonton live ni semua tahu maksud dia. Semua tahu maksud dia. Itu terjemahan, ya, tuan-tuan dan sekalian. Tapi kita tak nak terjemahan je. Kita nak apakah tafsiran dia. Apakah rahsia surah tu. Itu saya bawa tajuk pada pagi ni, Rahsia Al-Fatihah. Kita nak habis Ramadan dah, tuan-tuan dan sekalian, ya. Hari ni dah hari yang ke-28 Ramadan. 2 hari lagi. Bulan ni alhamdulillah mungkin kita cukup 30 hari Ramadan. 2 hari lagi kita nak habis puasa. Esok Jumaat, Sabtu, last Ahad kita dah puasa, kita dah raya dah. Maknanya tuan-tuan sekalian, lepas paling tidak pun bulan Ramadan ni,
Kalau kita tak dapat apa-apa sekalipun, paling tidak Al-Fatihah ni kita hadam dengan baik, supaya lepas Ramadan, bukan saja lepas, mulai saat sekarang ni, bila kita solat je Allahu Akbar, kita sudah ada kualiti dalam ibadah. Tengok ya, semalam saya tengok live Datuk Ustazah Nur Hafizah Musa dan juga dengan Bonda Profesor Dr. Muhaya ya, di okey ya. Ada gangguan ke tak ada ya? Okey, baik. Terima kasih kepada semua yang menonton ya. Alhamdulillah, semua suara kata jelas suara, alhamdulillah dengar ya. Baik, terima kasih yang menonton ya. Raihana Raudah, waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Rohaya Azman ya. Faridah Muhid, waalaikumsalam. Raja Muhammad Mursyid, Faiz Haikal ya. Yang tolong tag kawan-kawan, boleh tag kawan-kawan kita Raja Muhammad Mursyid, supaya apa? Supaya kita orang Islam bila baca Al-Fatihah ni, kita tahulah apa rahsia dia kan. Ini saya nak kongsikan rahsia Al-Fatihah insya-Allah. Ya, terima kasih kepada yang tag apa semua, Puan Zuraini Mak Zain ya. Puan Zuraini kata ada, tapi orang tua-tua yang berumur ada yang tak tahu ustaz. Ni yang sedih ni. Kalau boleh saya tak mau ada macam ni kan. Kalau kita dah tua-tua tak tahu lagi tak terjemahan, tak tahu maksud, bukan tafsir, maksud terjemahan pun tak tahu. Sedih tuan-tuan sekalian. Apa guna kita orang Islam? Quran tu kitab panduan kita. Solat tiap-tiap hari 17 kali duk baca, tapi kita dah 50-60 tahun tak tahu maksud. Allah, sedihlah. Ya. Dia macam apa tuan-tuan? Kita buat apa nama? Dia macam apa tuan-tuan? Dia macam kita bercakap macam burung kakak tua lah ibaratnya. Ya, macam kita ni burung kakak tua. Burung kakak tua dia bukan tahu apa dia cakap. Kita boleh ajar dia cakap Assalamualaikum. Ya. Dia nampak je orang Assalamualaikum. Nampak orang je Assalamualaikum. Anjing lalu pun Assalamualaikum dia bagi. Ya. Kalau minta maaf lah ya. Kalau khinzir ya, kalau babi lalu sekalipun, burung kakak tua tu bagi salam juga Assalamualaikum. Orang yang bukan Islam lalu depan ni pun Assalamualaikum. Dia bukan tahu pun dia bukan tahu apa yang dia cakap. Dia cuma boleh sebut je, tapi tak tahu maksud apa kan. Sebab tu bila khinzir ataupun babi lalu pun dia ucap salam juga. Sebab dia tak kisahlah siapa yang melintas Assalamualaikum. Kan. Jadi minta maaf cakap lah kan, kalau kita solat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, tak tahu maksud kan, seolah-olah kita ni macam burung kakak tua lah. Ya, pandai baca tapi apa pun tak faham. Allah, minta maaf cakap lah kan. Mungkin bunyi kasar tapi kurang begitulah. Kan. Maksudnya kita ni duduk level macam burung kakak tua sajalah. Burung kakak tua tu tuan-tuan sekalian, tak apalah, dia tak ada akal macam kita. Kan, dia boleh belajar bercakap tapi dia tak ada akal macam kita. Kan? Sebab tu burung kakak tua kita boleh ajar dia. Tapi burung kakak tua dia tak boleh mengajar orang lain. Kita boleh mengajar burung kakak tua tu baca Al-Fatihah. Mungkinlah dia boleh baca Al-Fatihah, dia pun tak tahu maksud apa. Cumanya burung kakak tua ni tuan-tuan sekalian, dia tak boleh nak ajar anak kita mengaji Al-Fatihah. Kita cakap ke burung kakak tua tu, pandai dah kamu baca surah Al-Fatihah ni kan. Bagus ya, bagi sijil lagi khatam surah Al-Fatihah. Senyum kakak tua tu. Lepas tu kita kata kat burung kakak tua tu, sekarang kamu ngajarlah pula anak-anak aku ya. Kamu ngajarlah anak kamu. Dia pun tak boleh ngajar anak dia sendiri tuan-tuan. Walaupun dia boleh baca, tapi dia tak boleh mengajar orang. Tu dia beza kita dengan binatang. Minta maaf tuan-tuan ya. Sedihlah kita kalau begitu kan. Sayang sekali. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedih sungguh, tapi ada apa daya kita ya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, sadaqallahul azim. Adakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Cuba tuan-tuan jawab. Itu soalan yang Allah Ta'ala jawab, tanya dalam Al-Quran. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Persoalan tu cubalah kita jawab. Allah Ta'ala tanya, dia suruh kita jawab. Jawapannya apa? Tak sama lah. Orang yang mengetahui dengan orang yang tak tahu tak sama. Burung kakak tua yang pandai baca Al-Fatihah dengan manusia yang pandai baca Al-Fatihah, yang tahu maksud dia, sama ke tak sama? Tak sama. Burung kakak tua dia boleh baca Al-Fatihah, manusia dia boleh baca Al-Fatihah dan dia faham maksud, maknanya tak sama. Kan? Tak sama. Pemahaman, penghayatan dia tak sama.
Burung kakak tua dia boleh baca tapi dia tak boleh mengajar. Manusia bila dia tahu dia boleh mengajar, dia boleh panjangkan ilmu dia. Nampak tuan-tuan? Tak sama. Sebab tu hadirin tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, takkan sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Contoh, saya buat contoh begini. Soalan lagi ni kan. Ni kita nak muhasabah ni Ramadan ni. Saya nak tanya soalan kepada tuan-tuan sekalian. Apa doa keluar rumah? Cuba komen sikit kan. Kita ada interaksi sikit. Apakah doa keluar rumah? Siapa tahu doa keluar rumah? Saya tahu ramai yang tahu ni kan. Ya. Apakah doa keluar rumah? Cuba komen sikit. Saya tengok komen. Doa keluar rumah apa dia? Dapat sikit pun jadilah. Tunggu lambat. Kadang-kadang dia dekat, kadang-kadang dekat Facebook ni dia delay sikit. Okey, baik. Saya jawablah. Kan tak habis pula kita punya tazkirah ni. Saya nak kongsi pasal Al-Fatihah ni, tapi saya nak bagi kita kenapa kita nak kena tahu Al-Fatihah tu. Kenapa kita nak kena faham suratul Fatihah. Baik. Kita doa keluar rumah, kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya ni pun sebahagian daripada surah Al-Fatihah juga, doa keluar rumah ya. Ada yang komen tu ya, doa keluar rumah. Mujahid. Tapi doa apa doa dia tu? Saya dah jawab ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maimun Ahmad kata wajah ustaz ada iras arwah Datuk Ismail Kamus. Ya Allahu akbar. Semalam saya baru dengar kuliah dia ya. Allah. Malam saya dengan anak saya yang sulung tu, saya Allah kadang lawak juga saya tengok ya. Almarhum Tok Tuan Guru kita ni Ustaz Ismail Kamus semalam dia sebut, saya tengok kuliah dia dekat YouTube, anak saya pun tengok juga. Lepas tu kan Datuk Ismail Kamus ni bila dia dah berusia ni, suara dia tak berapa nak kuat sangat. Dia pihak masjid ni dia kuatkan sikit volume mic tu. Bila volume mic tu kuat, tinggi dia humming lah, mic tu bunyi kan. Waktu tu Datuk Ismail Kamus ni dia tengah cerita bab mati. Ya. Ustaz Ismail Kamus kata apa? Siapa takut mati? Siapa yang takut mati, mati. Siapa yang tak takut mati pun mati juga. Siapa yang tak nak mati, mati juga. Siapa yang nak mati pun mati juga. Siapa yang lari daripada mati pun mati juga, katanya. Tengah dia cakap macam tu, tiba-tiba mic tu humming. Lepas tu dia kata apa? Tengok mic pun takut juga. Kan saya duduk gelak lah. Anak saya yang umur 7 tahun pun dia bergelak sama. Dia pun gelak sama. Dia kata apa? Lawak lah ustaz ni. Allahu akbar ya. Tapi betul lah kan? Betul lah. Datuk Ismail Kamus tanya kan, bila siapa takut mati? Tuan-tuan takut mati? Tak takut mati pun mati. Takut mati pun mati. Dia kata gitu kan. Siapa tak nak mati pun mati juga. Sebab tu dia kata semua kita ni bakal jenazah belaka. Allah ya. Kena kat hati kita bila kita baca tu kan. Baik, balik kepada tadi ya. Doakan saya ya seperti almarhum Datuk Ismail Kamus, mudah-mudahan kan. Huwa alim. Baik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Balik kepada doa keluar rumah tadi. Bila kita keluar rumah kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Baik, itu doa keluar rumah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya yang seterusnya. Saya banyak tanya soalan ni supaya kita fikir, kita jawab. Walaupun saya tak nampak muka tuan-tuan sekalian, tapi kita boleh jawab sama-sama. Kita nak supaya apa? Bila kita jawab, kita ingat. Bila kita ingat, kita akan simpan dalam kepala kita, insya-Allah. Bila kita simpan dalam kepala, bila kita buat benda tu, dapat manfaat. Baik, tengok tuan-tuan sekalian, bila soalan saya, bila kita baca doa keluar rumah tadi, bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa yang kita dapat? Ini masih lagi dalam mukadimah kenapa kita kena tahu Al-Fatihah. Kenapa kita kena faham surah Al-Fatihah? Sebab ini saya nak jelaskan mukadimah ni kenapa kita kena tahu. Sebagai contoh, bila kita keluar rumah, ramai orang baca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dia kunci pintu, dia tutup pagar, dia naik kereta, dia keluar, dia baca doa tu. Soalan saya, kenapa kita baca doa tu bila keluar rumah? Dan apakah fadilat ganjaran yang kita perolehi bila kita baca doa tu? Soalan tu kan saya tanya, tapi saya jawab, tuan-tuan tak payah takut. Saya tak marah. Bukan saya kata saya pandai tak. Ini supaya kita sama-sama fikir. Baik, ini hadis Nabi. Tengok tuan-tuan sekalian ya.
Nabi kata, siapa baca doa ni, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, dia kata dapat perlindungan Allah. Betul. Sebenarnya ada 3 manfaat, 3 fadilat bagi siapa yang baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa, dia dapat 3 manfaat ni, tuan-tuan sekalian. Ni Nabi sebut ni, bukan saya sebut. Apa dia Nabi kata? Yang pertama, dia dapat apa? Hudita, dia dapat hidayah, Allah bagi dia hidayah. Yang kedua, kufita, Allah cukupkan keperluan dia. Ya. Yang ketiga apa? Wa wuqita, Allah lindungi dia. 3 perkara ni kita dapat. Dapat hidayah. Yang kedua, Allah cukupkan keperluan rezeki kita. Yang ketiga, Allah pelihara kita. 3 benda ni, tuan-tuan sekalian. Sekarang ni persoalan saya di sini ialah, bila ada 2 orang hamba Allah ni, ya. Satu kita panggil Abu, satu lagi apa? Abu dengan Ali, contoh nama lah, ya. Abu dengan Ali. Abu bila dia keluar rumah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Dia memahami maksud hadis itu, dia memahami fadilat, dia tahu apa fadilat dia dapat. Dia tahu fadilat dia, Allah pelindungi aku, Allah bagi rezeki aku cukup, Allah pelihara aku daripada, Allah bagi aku hidayah. 3 benda dia dapat, dia faham. Ali pula bila dia keluar rumah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Dia tak tahu apa. Dia tahu itu sekadar doa keluar rumah. Kenapa baca doa ni? Ini doa keluar rumah, ustaz. Kenapa kita baca apa yang kita dapat? Dia kata wallahu a'lam. Betul tak dia baca tu? Betul doa keluar rumah, tapi dia tak tahu fadilat. Bermaksud bila dia keluar dalam keadaan dia tak tahu apa yang dia akan dapat, seolah-olah macam ni lah kita katakan, Abu dia dapat buah yang elok sempurna sebab dia tahu maksud, dia tahu fadilat, dan dia buat lebih keyakinan, kebergantungan dengan Allah lebih tinggi. Si Ali dia tahu ini doa keluar rumahnya. Kalau dari segi markah saya bagi, Abu dapat 100 markah, Ali tadi dapat 25% saja. Ya, Abu 100%, Ali pun saya bagi markah juga, tapi 25% juga. Dapat juga markah. Ya, cuma sedikit 25%. Sebab apa? Sebab dia tak tahu kenapa dia baca doa tu. Sama lah juga tuan-tuan, kita bawa semula kepada surah Al-Fatihah. Bila kita baca Al-Fatihah 17 kali satu hari paling kurang, ya, tak masuk lagi solat duha dan sebagainya. Bulan Ramadan lagi banyak. Lepas tu kita buka majlis umul kitab, ya. Bila kita apa keadaan pun, banyak orang nak merawat ke apa, baca Al-Fatihah. Kadang orang demam pun dibaca Al-Fatihah, ya. Tapi saya rasa lebih pada 17 kali lah. Bayangkan kalau kita umur dah 60 tahun, teman-teman sekalian, 70 tahun, 80 tahun, cuba kita bilang lah berapa kali dah, berapa ribu kali, tak tahulah puluh ribu ramaknya kan, dah baca Al-Fatihah. Tapi sayang sekali, ya, sayang seribu kali sayang, alangkah sedihnya kalau kita tak tahu apakah makna Al-Fatihah ni. Baik, ini yang saya nak kongsikan pada teman-teman sekalian. Kita pergi surah Al-Fatihah, ya. Ini perkara yang saya menarik juga untuk saya kongsikan kepada, sebab saya pun dapat ulang kaji juga, ya. Baik, yang pertamanya tuan-tuan sekalian, kita nak ambil tahu sikit, ya. Surah Al-Fatihah ni ada banyak nama surah dia, ya. Antara nama lain bagi surah Al-Fatihah ialah surah Asy-Syafiyah. Surah Asy-Syafiyah iaitu surah penyembuh, ya. Kemudian suratul Fatihah juga disebut sebagai surah Ar-Ruqyah, ya. Begitu juga disebut sebagai surah Ummul Quran ataupun Ummul Kitab, ya. Ummul Kitab ni, apa maksud Ummul Kitab ataupun Ummul Quran? Iaitu ibu Quran, kan? Ibu Quran. Dia satu, ialah dalam banyak-banyak, dalam 114 surah, ada satu yang disebut sebagai ibu Quran, mak pada Quran, mak kepada surah-surah yang lain, iaitu surah Al-Fatihah. Sebab tu namanya Ummul Quran ataupun Ummul Kitab. Ya, sebab ni banyak pandangan, antaranya Imam Al-Qurtubi mengatakan surah Al-Fatihah ni 114 surah, 6,236 ayat dalam Al-Quran, 114 surah, 30 juzuk, ya, 30 juzuk, ya, 30 juzuk Al-Quran. Semua sekali 114 surah tu terkandung dalam surah Al-Fatihah. Itu dia, 114 surah, 6,236 ayat, 30 juzuk Al-Quran tadi terkandung kesemuanya dalam surah Al-Fatihah. Sebab tu namanya Ummul Quran, ibu Quran. Itu satu, ya. Yang tadi kita kata surah Asy-Syafiyah, surah penyembuh. Kemudian ada juga disebut sebagai surah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah ni ubat yang jampi, yang yang merawat.
Sebab ada kisah tuan-tuan sekalian, ada seorang sahabat ni, ini adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi ada seorang sahabat ni, dia pernah pergi melalui satu tempat perkampungan. Lepas tu bekalan makanan semua dah terputus. Dia pergi dekat satu kampung tu, tapi orang kampung tu semua tak layan dia. Lepas tu dia pun berehat sekejap. Kemudian tiba-tiba datanglah beberapa orang daripada orang kampung ni. Dia pergi dekat sahabat Nabi yang tengah duduk rehat kat situ. Dia kata, awak tu boleh tak tolong ketua kami? Kenapa? Ketua kami tu kena sengat binatang, jadi tak tahu siapa yang boleh tolong. Kalau kamu boleh tolong, boleh mengubatnya. Tapi sahabat ni kata apa? Boleh, tapi dengan syarat, kalau dia sembuh, aku nak minta upah. Tengok dia nak minta upah tuan-tuan sekalian. Ni hadis Nabi ni, cerita je. Dia nak minta upah. Boleh, dia pun setuju. Dah panik itu, dia setuju, dia pun pergilah. Dia pergi, dia pun merawatlah ketua kampung tadi tu. Alhamdulillah, sembuh dia. Bisul tadi hilang, sembuh. Kemudian dia pun dapatlah upah. Tak silap saya berapa ekor kambing dia minta, dapat upah. Ya. Kemudian perkara ni diketahui oleh Nabi SAW. Nabi kata, tak apalah, iaitu rezeki kamu. Dan Nabi kata apa? Bagilah sikit kambing tu kat aku. Nabi pun minta. Ni hadis ni ada sebagai ulama mengambil dia sebagai, boleh tak kita meminta upah daripada kita mengajar Quran contohnya kan. Kalau ustazah mengajar Quran di rumah, boleh tak kita ustaz tu meletakkan yuran? Boleh. Ya, sekadar kita kata yang masuk akal, yang munasabah lah, tenaga dia, masa dia kan. Jadi kita boleh, ustaz tu kata, okey boleh, saya datang rumah puan, tapi saya letaklah yurannya sebulan 200 contohnya kan. Beberapa kali datang, persetujuan lah. Kita pun faham lah, dia pun manusia juga, dia nak makan minum, ada isteri anak kan. Dia tak kerja lain dengan orang, maka dibolehkan berdasarkan dalil hadis ni lah. Sebab Nabi tak marah sahabat ni mengambil upah. Dan Nabi yang bestnya tuan-tuan sekalian, Nabi tanya dekat sahabat ni, kamu nak tanyalah apa yang kamu baca, kamu pergi merawat dia. Sahabat ni kata apa tuan-tuan sekalian? Aku baca surah Al-Fatihah je. Tengok tuan-tuan, surah Al-Fatihah je, tak ada banyak-banyak baca. Al-Fatihah je boleh menyembuhkan penyakit. Cuma tuan-tuan sekalian ya, kadang-kadang ya, itulah kita kata kenapa surah Al-Fatihah boleh menyembuhkan. Ada orang kata, ustaz saya ni duk baca Al-Fatihah tak sembuh-sembuh pun kan, tak sembuh. Sebab apa? Tak, beza. Yang sahabat tu baca, dia faham maksud surah tu. Dia faham, dia tahu rahsia dia, dia tahu fadilat dia. Kalau saya ataupun kita, ya, saya lah tuan-tuan tak macam tu kan. Saya baca mungkin tak sembuh penyakit tu kan. Kenapa? Sebab kita baca dalam keadaan kita tak tahu apa fadilat dia, apa terjemahan dia. Terjemahan pun tak tahu kan. Macam mana kita nak dapat kesan dia? Ya. Macam saya sebut tadi lah tuan-tuan, doa keluar rumah. Si Abu baca doa keluar rumah dalam keadaan dia yakin. Macam mana orang yakin? Dia lebih strong, lebih bergantung dengan Allah Ta'ala, berbanding dengan orang yang baca doa keluar rumah tapi tak tahu apa-apa. Dia hanya sekadar kosong lah. Sebab tu saya bagi dia 25% je. Yang Abu dapat 100% sebab kebergantungan dia, keyakinan dia. Agak-agak tuan-tuan sekalian, siapa yang Allah pandang, lebih pandang? Pastilah Abu, sebab dia tahu apa ganjarannya, dia tahu fadilatnya, dia lebih yakin berbanding dengan Ali, dia sekadar baca biasa je. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kenapa bila kita bila minta maaf cakap kan, kalau orang kena rasuk, ada gangguan ke apa kan, kenapa kita pergi jumpa Darushifa ya, Darussalam. Contohnya almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus kan, dia ada Darussalam, Pusat Rawatan Islam. Kenapa kita pergi jumpa Tok Guru dulu, ada Datuk Dr. Harundin almarhum kan, kenapa pergi? Datuk Dr. Harundin tuan-tuan sekalian ya, jin-jin banyak takut dengan dia kan. Saya tengok cerita sebelum pergi tu, sebelum pergi jumpa Datuk Harundin dia, jin lari siap-siap dah. Sebab dia takut. Dia tengok tu. Waktu saya pernah pergi Australia, Melbourne beberapa tahun yang lalu, saya teringat lagi kisah ni. Agak lucu jugalah. Sebab ada saya jumpa dengan student kat Malaysia yang belajar di Melbourne, Australia. Dia kata apa? Ustaz, itu hari ada kawan-kawan kita ni kena rasuk katanya. Kena rasuk jin ni kata. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kami ni tak reti nak merubat ke apa. Kami pun tak tahu apa ni. Dia meracau. Lepas tu kami cakap dekat dia, I bring you to Harundin. I bring you to Harundin tuan-tuan sekalian. Jin ni, jin Mat Saleh. Sebab jin tu speaking juga. Jin tu speaking. Sebab jin ni dia macam, dia makhluk Allah. Dia ada keturunan. Dia ada lah. Dia duduk Australia, dia speaking lah. Dia kata, bila kata nak bawa kepada Harundin tuan-tuan sekalian, jin ni takut, terus dia keluar. Sebab apa? Dia takut dengan Tok Guru ni. Ni orang alim.
Sebab tu kenapa bila kita baca Al-Fatihah kan, merawat contohnya Datuk Arundin kan almarhum, bila merawat orang sembuh penyakit insya-Allah dengan izin Allah, ya, bukan kuasa Datuk Arundin tapi dengan keberkatan Al-Quran yang dibaca. Sebab apa? Dia faham apa yang dibaca, dia beramal. Kita boleh tak? Sebab apa yang Darul Syifa buat semua ayat Quran, baca surah Al-Fatihah kena baca, ayat kursi baca, dan adalah doa-doa yang berdasarkan Quran dan hadis, semua tu ayat Quran. Kita boleh tak baca copy paste macam apa yang Tok Guru baca? Boleh, baca je lah. Tapi kenapa tak sama? Kita baca, jin tak lari kan? Datuk orang ni tak baca lagi, jin dah lari dah. Sebab apa? Sebab berbeza amalan, berbeza kefahaman, berbeza penghayatan. Jadi tak sama. Begitu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, kita sebut tadi surah Al-Fatihah ni ada beberapa nama yang lain. Okeylah, itu antara ada sebenarnya, kalau tengok kat sini ada belas nama Al-Quran kat sini ya. Antaranya sebut yang masyhurlah Ummul Quran, Ummul Kitab, surah Asy-Syafiyah, surah Ar-Ruqyah dan banyak lagi ya. Baik hadirin macam ceramah pula. Baik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok surah Al-Fatihah. Kalau kita tengok tadi, saya sebutkan tadi Imam Al-Qurtubi kata 114 surah, 30 juzuk Al-Quran, 6236 ayat Al-Quran terkandung dalam surah Al-Fatihah. Yang begitu antara fadilatnya besar. Lepas tu tapi walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, surah Al-Fatihah ni walaupun surah yang pertama dalam susunan Al-Quran, dia bukan wahyu pertama. Wahyu pertama ialah surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, suratul Alaq. Itu wahyu pertama. Tapi surah Al-Fatihah ni, ini ada khilaf ulama. Surah ni ada yang dikatakan turun di Mekah, ada yang kata turun di Madinah. Tapi pandangan yang lebih kuat ialah turunnya di Mekah. Ada juga pandangan kata turun sebahagian di Mekah, turun sebahagian di Madinah. Tapi pandangan yang lebih kuat ialah turunnya di Mekah ya. Antara surah yang awal-awal juga turun selepas ayat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Naam. Baik tuan-tuan sekalian, sikit lagi kita pergi sikit lagi. Nanti sebab mungkin tak sempat kita sambung, sebab benda ni panjang saya nak sebutkan. Baik, kita pergi pada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah ada 7 ayat. Bismillah itu ialah ayat pertama. Surah lain Bismillah tu bukan ayat pertama ya. Dia tak termasuk Bismillah tak termasuk ayat ya, cuma sunat dibaca. Cuma Al-Fatihah, surah Bismillah itu ialah ayat pertama, dan dalam solat dia menjadi rukun. Dalam mazhab Syafi'i lah, maka kita kena baca Bismillah. Kalau kita Allahu Akbar, kita tak baca Bismillah terus Alhamdulillahirabbil alamin, kalau mengikut dalam mazhab Syafi'i, maka solat tu tidak sah. Sebab Nabi kata la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat seseorang itu bila mana dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Maknanya tak baca surah Al-Fatihah, kalau dia termiss satu ayat, maknanya tak sah lah, sebab dia tak cukup rukun. So that's why kena hati-hati, jangan ikut dan kan. Kita dengar orang baca tak baca Bismillah, kita pun tak baca Bismillah. Sebab kita mazhab Syafi'i kena baca Bismillah ya. Baik solat sunat, solat fardu kena baca ya. Kalau di luar solat kita tak baca Bismillah kan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alhamdulillahi rabbil alamin, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab dia bukan tidaklah orang kata apa, tak wajib lah kan baca Quran di luar solat ni, sunat hukumnya. Maka kita tak baca Bismillah, kita terus alhamdulillah rabbil alamin, tak apa, tak berdosa, sebab dia sunat saja, dia bukan rukun. Cuma surah Al-Fatihah tu tak komplit lah, tak lengkap. Tapi dalam solat wajib membaca sebab dia rukun solat. Faham ya? Baik tuan-tuan, ada soalan tak setakat ni tentang surah Al-Fatihah? Baik, kita pergi perkataan ataupun kalimah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah ni, kalau tuan-tuan bilang ada 25 perkataan ya, ada 25 perkataan, dan kita pergi pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim iaitu maksud dia ialah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Saya ada satu buku ni namanya Syarah Basmalah. Ini dikarang oleh sahabat saya Ustaz Sofwan Harizan, guru sekolah integrasi Al-Faizin Kota Damansara. Dia mengumpulkan dia mensyarahkan tentang
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau saya tengok dekat sini, keutamaan ataupun fadilat kelebihan membaca bismillah ini ada lebih kurang, dia bawakan dalilnya sekali. Ada banyak, ya. Berapa dekat sini? Ada, masya-Allah, ada 41 fadilat bismillahirrahmanirrahim. Jangan main-main tuan-tuan sekalian. Perkataan ataupun kalimat bismillahirrahmanirrahim tu sendiri, tu dia 41 fadilat dia. Saya tak sebutlah semua, banyak sangat. Tapi saya sebut beberapa saja. Ya. Kenapa kita baca bismillah? Baik, antaranya disebut dalam satu hadis kullu amrin zi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Wa fi riwayatin aqta wa fi riwayatin abtar. Maknanya apa? Setiap perkara yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah keberkatannya. Ya. Terputuslah keberkatannya. Maknanya fahuwa aqta, terputus keberkatan. Maknanya kalau kita baca apa-apa pun mesti mula dengan bismillah. Nak buka handphone kan? Bismillah. Paling tidak pun bismillah. Paling bagus bismillahirrahmanirrahim. Nak buka pintu kereta, bismillah. Nak isi minyak dalam kereta, bismillahirrahmanirrahim. Nak buka paip, baca bismillahirrahmanirrahim. Nak buka dapur gas, bismillahirrahmanirrahim. Ya? Sebab apa? Bila kita baca bismillah dalam setiap apa yang kita buat menurut si hadis ini, maka kita dapat ada keberkatannya. Kalau tak baca, tak berdosa, tapi tidak ada keberkatannya. Sebab setiap perkara yang kita sebutkan nama Allah, di sana ada keberkatannya. Ya? Keberkatan ni tak nampak tuan-tuan sekalian. Tapi bayangkan kalau suami isteri kan, kalau di rumah, ya, setiap perkara suami baca bismillah kan. Isteri nak masak pun dia basuh ikan, bismillahirrahmanirrahim. Potong sayur, bismillahirrahmanirrahim kan. Masak pun pegang senduk, bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam microwave, bismillahirrahmanirrahim. Ya, siang ikan, bismillahirrahmanirrahim. Selawat pula lepas tu kan. Allah, tak berkat ke hidup tu? Berkat. Sebab tu kita kan, ya, bila kita tahu, saya dah baca hadis kan, kita dah tahu dah manfaat dia. Bila baca bismillah, dapat keberkatan. Tak baca, maka tak dapat berkat. So lepas ni kita baca, kita dalam keadaan kita tahulah kenapa aku baca. Bila aku baca ni dapat berkat. Ya. Itu antara disebutkan kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa lagi ya? Banyak sangat ya. Kemudian kita bila siapa yang baca bismillah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, 3 kali ya, maka katanya Imam At-Tirmizi dan Abu Daud, tidak akan tertimpa musibah secara tiba-tiba. Bila kita baca bismillahi, bukan sambungannya bukan ar-rahmanir-rahim, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama. Maka kata Imam Tirmizi, Imam Abu Daud mengatakan siapa baca doa ni 3 kali, ya, pada pagi dan petang, maka insya-Allah dia tidak akan tertimpa musibah secara tiba-tiba. Betul, dalam musim COVID-19 ni bacalah, ya, pagi 3 kali, petang 3 kali, supaya apa? Kita tidak ditimpa musibah COVID-19, insya-Allah, mudah-mudahan, amin ya. Itu ikhtiar kita. Kalau kena juga, itu janganlah kita salahkan, tak menjadi pula doa ni. Dah, doa tu tak salah, mungkin cara kita beramal ataupun kita sendiri tidak betul-betul, orang kata apa, tidak berikhtiar untuk menjauhinya, barangkali begitu ya. Baik tuan-tuan dan sekalian, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya syarah bismillah basmalah ni panjang, saya pergi cepatlah kan tak habis surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Baik, kita tengok kat situ, apakah beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Mungkin ramai orang dah tahu dah. Ar-Rahman maknanya ialah Tuhan yang Maha Pemurah. Ar-Rahim ialah Tuhan yang Maha Mengasihani. Apakah beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Beza dia, Ar-Rahman, Ar-Rahim, bunyi beza. Perbezaannya ialah bunyinya lain, Ustaz. Itulah, betul lah tu, betul-betul. Tapi maksud dia, maksud pun berbeza. Ar-Rahman, Allah yang pemurah, terjemahannya. Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang. Apakah beza pemurah dengan penyayang? Kalau kita tengok, kata pokok dia sama, iaitu daripada kalimah rahmah. Pada kalimah apa? Rahmah ni iaitu kasih sayang. Mudahnya kata macam itulah, kasih sayang. Baik, saya menarik yang saya nak ceritakan. Kita ni dah 45 minit dah ni, saya nak kongsikan ada kisah yang disebutkan dalam kitab Mafatihul Ghaib yang dikarang oleh Syekh Fahruddin Ar-Razi, ya, rahimahullah taala. Kisah tentang Ar-Rahman Ar-Rahim.
Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Penyayang. Kisah ni agak menarik tuan-tuan sekalian. Ya, kisah ni sangat amazing. Kisah berkaitan dengan sifat Allah yang pemurah penyayang ni. Ya. Baik, Syekh Imam Fakhruddin ni nak bagi tahu kita bagaimana sifat pengasih penyayang Allah ni kepada kita. Saya bawa kisah ni supaya apa? Sebab bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita ingat kisah ni supaya mudah-mudahan dapat menjadikan kita kualiti solat, insya-Allah, mudah-mudahan ya. Baik tuan-tuan sekalian, baik. Kisahnya yang pertama, Imam Fakhruddin Ar-Razi bawa kisah tentang Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni seorang waliullah. Satu hari Ibrahim bin Adham, tuan-tuan sekalian, apa kisah Ibrahim bin Adham tu ya? Dia dalam perjalanan, kemudian minta maaf, Ibrahim bin Adham ni dia pergi ke satu tempat, orang jemput dia datang ke satu tempat, dia pun pergi, lalu dia dihidangkan makanan. Biasalah kita tetamu dihidangkan makanan kan. Dihidangkan makanan. Jadi orang Arab apa semua, dia makan roti kan, dihidangkan roti. Tengah Ibrahim bin Adham ni ambil roti nak makan ni, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba datang satu ekor burung. Burung ni dia datang, dia ambil makanan daripada tangan Ibrahim bin Adham. Dia ambil makanan roti tu, dibawa lari. Ya, dibawa lari roti tu. Lepas tu Ibrahim bin Adham rasa pelik kejadian tu. Kenapa dia ambil roti kat tangan? Kenapa tak ambil roti dalam pinggan tu? Ya? Maka Ibrahim bin Adham pun pergi ikut ke mana burung ni pergi. Sebab benda tu macam pelik, ajaib. Kadang-kadang Allah nak tunjukkan kepada para waliullah ni dengan kisah-kisah macam ni. Maka Ibrahim bin Adham pun pergi tengok burung tu pergi ke mana. Rupanya burung tu pergi ke satu tempat. Di sana ada satu orang lelaki ni, tangan dia kena ikat, kaki dia kena ikat. Ya, tangan kaki kena ikat. Kemudian tuan-tuan sekalian, burung ni buat apa? Cuba tuan-tuan, cuba komen agaknya burung ni buat apa? Saya jawab lah ya. Sebab lama akan tak habis ni. Burung ni tadi dibagi makan kepada lelaki ni. Bayangkan tuan-tuan, Allahu Akbar, kebesaran Allah. Burung yang bagi makan pada manusia. Benda ni macam tak logik kan? Tapi boleh tak jadi? Boleh. Tak mustahil bagi Allah. Kalau Allah nak tunjukkan kepada hamba-hamba yang dipilih, Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Ya. Baik. Burung ni tadi, sebab apa? Lelaki ni tangan dia kena ikat, kakinya kena ikat. Barangkali hamba Allah ni dia orang yang soleh, tangan kena ikat, kaki kena ikat. Kemudian burung ni tadi dia tengok Allah nak bagi rezeki kepada hamba Allah ni. Dalam keadaan begitu, burung yang bawa makanan kepada hamba Allah ni. Selalu binatang kita yang bagi makan kat dia. Kucing kita bagi makan kat dia. Pernah tak kucing bagi makan kat orang? Tak pernah lagi setakat ni. Kita kata kat Tompok, aku je bagi makan, kamu bagilah makan kat aku pula. Kucing tengok kita menong dia. Gila apalah tuan aku ni, kan? Manalah aku nak bagi makan, potong ikan tak reti. Kucing tu kata macam tu. Tuan-tuan sekalian, kucing tu gelak, kita kata gila pula kita ni. Ya. Jadi sekarang ni tak ada, jaranglah kita jumpa ya binatang bagi makan kat manusia. Tapi boleh jadi tak? Boleh tuan-tuan. Macam kisah Ibrahim bin Adham. Burung tadi bagi makan kepada hamba Allah yang tangan dan kakinya kena ikat. Allahu Akbar, hebat. Ibrahim bin Adham dia tengok, ya Allah, begitu hebat kebesaran Allah. Kalau Allah kasih pada hambanya perkara yang tak disangka-sangka, boleh juga berlaku. Tengok, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau siapa yang bertakwa, Allah tunjuk jalan keluar, dan Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Tengok tuan-tuan sekalian, nak ceritakan begitu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab tu apa pun kita buat mesti dia susuli dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak Bismillahirrahman Al-Ghafur ke Bismillahil Karim Al-Jalil ke? Padahal boleh juga kan nama-nama Allah, tapi biasanya Bismillah disusuli dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, kerana sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ni, kasih sayang Allah ni ada pada sifat-sifat nama Allah yang lain. Contohnya Allah tu pengampun Allah kerana Allah pengasih. Allah ada sifat kasih sayang je. Ya. Allah itu pemaaf tu ada kasih sayang Allah kat situ. Ya. Allah itu Ar-Razaq, yang memberi rezeki. Kenapa Allah bagi rezeki? Sebab Allah tu pengasih penyayang pada kita. Ya. Kenapa Allah itu apa lagi? Sekali Allah tu Maha Agung, kerana di sana ada sifat Allah yang pengasih pemurah ni. Maka sebab tu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ni dia sangat dekat dengan hamba-hambanya, dengan kita. Sebab manusia dia nak kasih sayang. Anak dalam perut dia nak sayang mak dia. Bila anak dah lahir nak menyusu dengan mak dia. Ya, bila anak membesar dia nak sayang dengan mak dia. Bila kita umur 30 tahun, semalam mak saya telefon, mak saya telefon, rindu tuan-tuan. Ya. Maka biasa-biasalah. Allah.
biasa kita ni lama-lama rindu kan. Sebab apa? Sebab ada pengasih penyayang ni. Saya punya bateri pun dah lemah dah ni. Baik, saya habiskan bismillah, nanti insya-Allah pukul 10 kita sambung balik ya. Dalam pukul 8 kita berhenti insya-Allah. Kemudian tuan-tuan sekalian, itu kisah Ibrahim bin Adham. Satu lagi kisah Zunnun al-Misri. Ini pun dibawakan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Tengok tuan-tuan sekalian, apa kata kisah dia. Kisah ni Melayu juga. Kisah yang kedua sangat amazing, berkenaan dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah, luar biasa tuan-tuan. Baik, kisah Zunnun al-Misri. Ini pun seorang wali Allah. Seorang wali Allah tinggal di Mesir. Satu hari tuan-tuan sekalian, Zunnun al-Misri ni dia rasa tak tenang. Dia pun keluar pada rumah dia. Dia menuju ke sungai Nil. Di Mesir ni ada sungai Nil yang ada pun ya. Pergilah ke sungai Nil. Dalam perjalanan ke sungai Nil tuan-tuan pun sekalian, maka Zunnun al-Misri ni dia ternampak ada seekor kalajengking. Ya, orang Perak panggil scorpion. Ya. Ya. Orang Perak panggil scorpion. Orang KL panggil kalajengking. Saya orang Perak panggil scorpion ya. Minta maaf guru-guru apa gini. Baik tuan-tuan sekalian, maka kalajengking ni buat apa? Kalajengking ni dia pergi ke sungai Nil. Ibrahim bin Adham ikut ke mana kalajengking ni pergi. Ya? Saya punya line okey ke tak okey ni? Allahu Akbar. Cuba komen saya. Saya tengok macam mana. Okey okey. Saya tengok macam yang ada berhenti. Dia tak suruh berhenti cepat dah ni ya. Okey, baik, saya sambung kisah. Saya habis kisah ni kita berhenti insya-Allah ya. Kisah Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri dia nampak kalajengking pergi ke sungai Nil. Dia pun ikut ke mana kalajengking tu pergi. Bila sampai di sungai Nil tuan-tuan sekalian, kalajengking ni buat apa? Dia jumpa seekor katak. Katanya begitulah dalam kitab tersebut. Katak ni buat apa? Kalajengking ni naik atas badan katak. Katak ni berenang dalam sungai Nil. Sungai dia seberang ke seberang sana. Dia pergi ke darat yang seberang sana. Zunnun al-Misri dia tengok benda tu agak pelik, kisah tu ajaib ya. Sangkut-sangkut sikit ustaz ya, mungkin sebab bateri saya dah weak dah ya. Zunnun al-Misri tadi dia pergi ikut ke mana kalajengking dan katak ni pergi. Sampai di sana tuan-tuan sekalian ya, Zunnun al-Misri melihat kalajengking ni cepat-cepat turun daripada badan katak ni. Dia terus berlari menuju ke sebatang pokok yang ada di sana. Dan Zunnun al-Misri melihat di sebatang pokok itu di bawahnya ada seekor ya, bukan seekor, ada seorang manusia, seorang lelaki yang dia mabuk, dia tertidur di bawah pokok tersebut, dan di samping lelaki ni ada sebotol arak. Barangkali dia mabuk gitu. Maka Zunnun melihat kalajengking ni berlari ke lelaki tersebut. Maka disangkanya habislah, mungkin kalajengking nak sengat dia. Bila dia lari ke kalajengking pergi lari ke lelaki tersebut, dia ingatkan nak sengat hamba Allah ni. Dan Zunnun al-Misri melihat apa tuan-tuan sekalian? Lebih mengejutkan lagi, dekat lelaki yang mabuk tidur tadi ada seekor ular. Ular yang nak patuk hamba Allah ni. Zunnun kata, Allah, matilah dia ni, kena patuk dengan ular, kena sengat dengan kalajengking. Tapi tuan-tuan sekalian, ajaib kisah ni. Apa kalajengking ni buat? Dia pergi berlari ke hamba Allah ni. Kemudian dia fighting between each other, between ular dengan kalajengking. Agak-agak tuan-tuan sekalian, siapa menang? Kalajengking ke ular? Ular ni berbisa, kalajengking pun berbisa juga. Ular ni nak patuk laki ni tadi. Kalajengking datang, dia bukan nak patuk laki ni, dia nak pergi berlawan dengan ular tu. Bermaksud kalajengking nak pergi selamatkan hamba Allah yang sedang mabuk ni tadi. Akhirnya dikatakan ular ni mati. Bila ular ni mati, kalajengking pun lari. Zunnun al-Misri melihat kejadian ni agak pelik. Dia pun kejut lelaki yang tengah tidur ni. Bangun. Hamba Allah ni pun terkejut. Dia tu, apa hal ni ya? Dia tengok sebelah dia ada ular, mau melompat dia. Cerita lah tuan-tuan, bangun kan. Jangan buat prank tuan-tuan. Kalau kita tengah tidur, anak kita ke isteri kita di prank, kita letak ular mainan. Saya sendiri kalau saya bangun, saya melompat tuan-tuan. Tu nak luruh jantung ni buat. Jangan buat tuan-tuan sekalian. Jadi ini nak ceritanya, yang mabuk tadi bila bangun-bangun tengok terkejut, tengok ada ular, melompat dia. Dia pun nak lari ke dalam kabut. Zunnun kata, tak payah lari. Ular tu dah mati dah pun ya?
Maka dia pun dah astagfirullahalazim. Apa jadi ni? What's wrong? What's wrong? Kata. Maka Zunnun Al-Misri pun cerita daripada A to Z apa yang dia nampak. Tuan-tuan sekalian, ya, menangis lelaki yang mabuk tadi, menangis dia. Dia kata apa tuan-tuan sekalian? Allah, dia kata, aku tengah bermaksiat dengan Allah. Allah masih selamatkan aku. Allah. Aku tengah berdosa dengan Allah Ta'ala. Ni aku tengah mabuk ni. Begitu sayang Allah, Allah hantarkan kalajengking tu untuk selamatkan aku. Akhirnya ular tu mati. Ini aku sedang bermaksiat dengan Allah. Kalaulah aku tidak bermaksiat dengan Allah, pasti Allah lebih sayang ke aku. Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, hamba Allah terus bertaubat nasuha, dia tak nak lagi minum arak. Itu ceritanya disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib tentang sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Dua kisah ni, kisah Ibrahim bin Adham, satu lagi kisah Zunnun Al-Misri, nak membawa kita kepada suratul Fatihah ini, iaitu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kasih sayang Allah pada kita. Dalam keadaan kita tak nampak. Kisah Zunnun Al-Misri itu nak bagi tahu apa dia, apa tuan-tuan pun sekalian? Kebanyakan masa kita tak nampak pun dan kita tak perasan pun kita sedang, Allah Ta'ala tengah bagi kita sifat kasih sayangnya pada kita. Kita tak perasan. Malam tadi kita tidur tuan-tuan sekalian, kita perasan tak ada pencuri nak masuk rumah kita, tiba-tiba pencuri itu tak jadi masuk kerana Allah sayang dengan kita. Perasan tak kita tengah tidur malam tadi, tiba-tiba datang kalajengking atau binatang berbisa nak sengat kita, dia tak jadi. Sebab apa? Allah pelihara kita. Kita naik kapal terbang tuan-tuan. Kapal terbang tu kita naik, ya, berapa jam penerbangan? 7-8 jam penerbangan. Siapa boleh jamin kita selamat sampai ke destinasi? Tak ada tuan-tuan. Naik kapal terbang bila-bila masa boleh jatuh, boleh terampas. Tapi selamatnya kita sampai ke destinasi. Sepanjang perjalanan tadi tu 7 jam kita tidur, ya, tengok movie lah apa dalam kapal terbang tu, dalam keadaan 7-8 jam tidur lena apa semua, apa stewardess bagi makanan sedap makan. Sedangkan waktu itu Allah sedang menjaga kita, Allah sedang mengasihi kita, diselamatkan kita. Bermaksud sepanjang perjalanan 7-8 jam tu Allah sedang pelihara kita. Kita tak perasan tuan-tuan. Sebab tu Allahu Akbar. Tu nak ceritanya, kisahnya sangat luar biasa. Kisah yang dibawakan oleh Imam Ar-Razi ni. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang sebut kat sini, ya, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ingatlah kita ni sangat jauh mengingati Allah berbanding dengan Allah yang sentiasa sayangkan kita. Sepatutnya kita yang dekat dengan Allah, bukan Allah yang dekat dengan kita. Tapi memang terbukti sekali Allah sangat hampir dengan kita. Yang jauh ni adalah kita. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup sekadar tu. InsyaAllah kita bawa masuk Bismillahirrahmanirrahim, dan saya akan sambung pada Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan seterusnya pada saya akan sambung dalam pukul 10 nanti. Saya bawa kuliah duha, sambungan untuk Al-Fatihah insyaAllah. Ya, kita akan jumpa dalam pukul 10 nanti. Bolehlah tuan-tuan dan puan sibukkan masa saya pun. Sebab apa saya nak buat benda ni? Sebab saya nak sibukkan diri saya, ya. Untuk bulan Ramadan ni saya tak nak sia-sia masa kita. Kita nak Ramadan kali ni adalah Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Apa perkara yang boleh memanfaatkan kita, maka kita carilah apa saja yang bermanfaat. Nak dengar kuliah ke, banyak perkongsian pada ustaz-ustaz sekalian. Dan tuan-tuan sekalian, semalam Prof Muhaya ada sebut bila manusia ni dia ada hormon, iaitu hormon serotonin. Kemudian kita perlukan hormon endorfin. Ini adalah hormon-hormon yang memberikan kita ketenangan, ya. Endorfin, serotonin. Orang yang stres, kemurungan sebab dia kekurangan hormon serotonin dan endorfin ni katanya lah, ya. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan, bagaimana kita nak orang kata apa, meningkatkan hormon serotonin, endorfin ni? Itu antaranya tolong orang selalu, gembirakan orang selalu. Dan antaranya juga tuan-tuan sekalian, kita memahami Al-Quran dengan baik. Itu boleh membantu kita meningkatkan hormon serotonin dan endorfin. Sebab apa? Contoh, saya buat kisah Zunnun Al-Misri, kisah Ibrahim bin Adham. Bila kita solat, Allahu Akbar, kita memahami begitu hebatnya kasih sayang Allah pada kita. Ya, waktu tu hormon tadi tu tengah naik. Sebab apa? Bila kita khusyuk, tenang dalam solat, ketika itu hormon kita tengah naik. Dan waktu yang paling tenang ialah waktu dalam solat. Waktu minda kita, waktu sangat tengah tenang, jiwa kita tenang, memahami makna-makna solat Al-Fatihah ni, maka di situ akan meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan ni, insya-Allah. Allahu a'lam.
Terima kasih kepada semua yang menonton, yang share, yang like, ya, yang tag kawan-kawan dia supaya lebih ramai dapat manfaat, insya-Allah. Dan tuan-tuan sekalian, sekadar info sajalah. Siapa yang dapatkan ebook saya Imam Awak Makmum, boleh tekan link yang saya pinkan di ruangan komen. E-book tu sangat memberi manfaat banyak kepada suami isteri yang untuk meraih keberkatan, meraih kebahagiaan, insya-Allah. Banyak tips, perkongsian ilmu, pengalaman daripada penulis sendiri, berdasarkan banyak orang tanya soalan, ya, maka jawapan-jawapan pengalaman itu dijawab dalam buku itu. Pengalaman hidup, ilmu tips rumah tangga ada disebut dalam e-book tu. 212 muka surat, sangat berbaloi, dan banyak saya dapat feedback daripada pembaca, ya, banyak boleh insya-Allah, ya, bila dihayati boleh menjadikan kita positif. Tujuan kita baca ilmu-ilmu ni supaya nak naikkan, merangsang kita punya hormon endorfin, serotonin tu. Kadang-kadang kita ni stres hidup rumah tangga kan, sebab kita kemurungan, kesedihan dan sebagainya, tapi boleh dirawat. Antaranya dengan apa? Memahami Al-Quran, kita menambahkan ilmu rumah tangga, insya-Allah. Wallahu alam. Kita jumpa pukul 10 pagi nanti sambungan surah Al-Fatihah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya minta maaf semua yang saya tak sempat nak sebut namanya. Terima kasih pada semua yang menyapa saya, yang setia daripada awal sampai habis. Dah sejam lebih ni. Allah berkati kalian, Allah sayangi kalian. Saya sayang anda semua kerana Allah Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.